aseptic process starts at our plantations. When each aloe plant reaches maturity, the lower leaves are harvested by hand before going through a rigorous washing and inspection process. Within 6 hours of harvest, each leaf is hand filleted to ensure only the pure inner leaf aloe vera gel is used in our products. The inner leaf gel then enters our new state-of-the-art aseptic equipment, where it is quickly flash sheeted to reduce bad bacteria and lock in the freshness and amazing nutritional benefits of aloe. Selamat pagi kepada anda semua. Adakah anda boleh dengar suara saya? Kalau boleh, sila tekan 1 dekat chat box. Hello. Boleh cam saya tak? Cam saya ni siapa tak? It's me again, MC Michelle. Untuk malam ini dekat pentas yang besar dan very amazing punya pentas hari ini. Memang syukur, terima kasih. Oh, thank you Kak Linda. Bukanlah, actually I just pakai scarf saja sebab diketahui ramai kawan-kawan Muslim ada. So, just pakai scarf. Alright. So, izinkan saya introduce saya sendiri sekali lagi. Saya Michelle dari Pahang, Kuantan. Okay. Kita ada sikit masa lagi. Sila cepat-cepat minta kawan-kawan join dulu sebelum kita start. Okay, cepat-cepat hantar WhatsApp ke, message ke. Minta ajak kawan cepat-cepat masuk sebab hari ni kita memang bersyukur sebab boleh invite kami punya speaker hari ni. Yang memang I percaya memang speech malam ni memang adalah banyak-banyak Okey, kita tunggu 2 minit lagi. Sila cepat invite kawan-kawan anda. Dan Michelle pun nak doa kuat-kuat hari ni punya line. Minta okey. Okey, harap hari ni punya line okey sebab dekat sini sudah mendung, sudah nak hujan. Okey. Alright. Sebelum kami nak start ni, Michelle ada sedikit permintaan untuk anda semua. Sila mute dulu you punya mic, okay? Untuk sesiapa yang ingin buka kamera, pastikan anda berpakaian sopan. Alright, mesti pakaian sopan. Dan apabila kami punya speaker tengah nak bagi talk pada kami tu, sila jangan conteng pada slide yang present oleh kami punya speaker. Okay, sila jangan on mic lepas tu borak-borak ke apa. Okay, sila make sure you punya mic semua tu mute, tutup suara dulu. Kalau nak pasang kamera, make sure pakaian mesti well dressed, okay. Berpakaian sopannya. Okay. Okay, sudah 2 minit. Mari sekarang Michelle sudah nak start. Dang. Okay, Michelle dari Kuantan. So memang hari ini sangat-sangat happy sebab dibagi sekali lagi peluang untuk menjadi MC. Okay. Dan hari ini kami punya special guest untuk nak bagi talk dekat kami. Alright. Beliau adalah Okay, nama penuh beliau Puan Haslinda Ahmad Kushairi dan umur beliau 37 tahun. Awet muda lagi Okay. Beliau berasal dari Kuala Lumpur tetapi kini beliau telah menetap di Johor Bahru. Okay. So, kejap. What happened? Sekejap. Hot sangat ni. Alright. So, pada
kami punya coach Haslinda ni, okay, beliau merupakan seorang guru di sekolah swasta. So cikgu tu memang bagus, satu job yang sangat-sangat bagus dan juga tension yang sangat banyak. Alright. Pada awalnya coach Haslinda hanya seorang FBOD forever pada Jun tahun 2020 disebabkan sakit yang beliau mengalami. Itu sakit orang tua lah kita cakap, okay? Darah tinggi, kolesterol tinggi, uric acid tinggi, pre-diabetic lagi, dan beliau tekad untuk mengubah gaya hidup yang lebih sihat, okay? Demi diri sendirilah, sebab apabila kami mengalami penyakit-penyakit macam tu, kalau tak boleh kontrol tu kena makan ubat kan susah kan? Alright, so bermula dengan set Clean 9, kami punya watak utama hari ni. Set Clean 9, Coach Haslinda sudah start menyukai produk apabila beliau menampak kesan positif pada dirinya. Lebih-lebih lagi lah apabila upline beliau suka buat promotion dengan barangan percuma. Nak tanya siapa tak suka barang free? Siapa tak suka? Siapa suka barang free tekan 8. Ada dah suka barang free, siapa tak suka tekan 7. Semua suka barang free kan? Siapa tak suka barang free? Okey, disebabkan itu, kita rasa seronok apabila kita beli produk, kita boleh dapat kesihatan, lepas tu dapat lagi barang free kan? Dan lagilah barang ni kita guna setiap hari, bukan kata kita beli sekali, guna setahun, 2 tahun, okey? Kurus dapat, barang dapat. Siapa lah rasa hati please mute your mic ya, sorry ya, okay. Alright, dari Clean 9 ni kami punya coach Haslinda telah belajar memahami badan dia sendiri, okay. Apabila kita nak treat kita punya badan tu, kita mesti tahu, okay, apa yang kita makan lebih elok untuk mengubah kami punya kesihatan badan. Okay, Coach Haslinda mula belajar cara menggunakan produk Clean 9 dengan gabungan yang mantap supaya dapat memberikan result yang luar biasa. Nak tahu tak macam mana Coach Linda kami buat? Sabar dulu Okay, so okay, makin ramai dah nak join sekejap Okay, sekarang dah orang ramai dah join Jom kami dengar macam mana Coach Haslinda macam transformer tau, transformasikan dirinya yang jinak seperti kucing nyau-nyau sekarang sudah menjadi kuat seperti singa au-au. Okay, so let's welcome kami punya Coach Linda dengan tekan 9333 9333 dekat chat box kami. Welcome Coach Linda. Okay, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Okay, nama saya Haslinda seperti yang Misha dah cakap. Terima kasih Misha. Saya ni nervous tau sebab saya tengok semua PCM masuk. Saya tengok dekat tepi tu PCM masuk. Semua orang-orang hebat yang ada dekat dalam grup ni. Sebenarnya kan berdebar rasa hati saya ni. Okay, izinkan saya untuk share slide dulu Sorry Okay, kalau nampak slide saya boleh tekan bagi saya 9. Kalau nampak slide saya clear, suara clear, boleh beri saya 9. Okay, alhamdulillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Okay, selamat pagi semua. Nama saya Haslinda. Orang gelarkan saya Coach Haslinda sebab saya dalam Clean 9 ni saya menolong mereka, jadi diorang ramai yang panggil coach jadi melekat nama Coach Haslinda tu dengan saya. Okay, so saya mulakan saya punya cerita. Alright. Saya sebenarnya berdebar lagi ni. Okay, sekejap bagi saya bertenang di sini. Nervous, serius saya nervous. First time dengan grup yang besar maksud saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, pemudahkanlah.
Okey. Okey, so dekat sini sebenarnya sebelum saya nak mulakan saya punya Clean9, saya rasa semua di antara kita mesti ada kita punya biggest why. Kenapa? Why, kenapa kita nak buat benda ni dan kenapa kita perlu buat benda ni dan bagaimana kita perlu buat benda ni. Betul tak? Okey, jadi dekat sini my biggest why. Bukan your biggest why but my biggest why. Okey? So my biggest why ialah saya gemuk. Ini saya gemuk dan saya nak kurus. Pada waktu ni berat saya ialah 76 kilo, tak 76 kilo tak salah saya pada tahun 2015. 2015. Gambar ni banyak 2015 ke 16. Okey. Jadi pada waktu ni tengok okey, saya lajukanlah sebab tengok perut saya pun time tu memang saya dah tahu dah. Dengan saya punya pipi ni memang dah nampak, memang beza lah, memang nampak gemuknya lah di situ. Okey. Jadi pada waktu tu saya memang tak mencari apa-apa program atau apa-apa suplemen, jadi saya buat sendiri iaitu dengan cara mencari Mr. Google. Jadi masa tu memang saya senang je, saya cari je. Apa diet plan? Tu kan yang paling senang, paling murah, tak perlu coach, tak perlu apa. Kita buat je. Orang kata sembrono je. Jadi saya memang pada waktu ni memang saya diet asal boleh lah. Orang kata, saya tengok Google kata makan ni. Saya tak tahu time tu keto ke, Mediterranean ke, suku-suku setengah ke, ada lagi satu tu, saya pun dah lupa. Banyak sangatlah nama-nama diet ni. Jadi saya ni ikut easy je. Jadi saya akan pergi YouTube, saya akan tengok, okay, prep meal. Saya memang suka buat prep meal sebab kerja kan, jadi saya akan prep meal, okay, so ambil bawa, hangatkan, makan. Jadi ini adalah saya pada tahun seterusnya iaitu 2016. Okey, saya mula diet, saya mula masuk run, saya mula pergi gym. Memang kalau siapa yang kawan dengan saya sebelum ni memang mereka tahu saya sikit-sikit saya akan update saya punya run, saya akan update saya pergi gym, saya akan update video kita bersenam semua. Jadi impian saya untuk kurus tu tercapai, alhamdulillah. Memang beza dengan yang belah kanan sekali yang kita tengok yang black and white tu, gambar tu memang black and white je, itu je gambar yang saya ada. Waktu saya memang kurus, memang saya mencapai saya punya berat lebih kurang 62 kg. Tak silap saya pada waktu itu. Okey, jadi selepas daripada tu, setahun selepas, jadi throughout 2016 hingga 2017 saya memang aktif. Dan pada ketika itu sebenarnya saya tak bekerja. Jadi saya berhenti seketika untuk menjadi cikgu lebih kurang dalam 8 bulan sehingga saya mendapat sekolah yang sekarang saya bekerja lah. So pada waktu itu kita tengok weight rebound di mana saya pada dahulunya tahun 2017 yang sebelah kiri, dan perbezaan saya selepas saya tak workout, selepas saya tak menjaga pemakanan saya tak diet, jadi badan saya naik secara mendadak. Dia naik lebih tinggi lebih dari 2 kg lah, dalam 78 kg pada waktu ni. Okey. Right. Okey, dan pada tahun 2019 pada usia 25 saya nak sebut, maafkan saya, pada usia yang 35 tahun saya ada penyakit-penyakit ni, orang kata pada waktu dulu sakit yang ada pada orang tua. Maknanya kalau pada zaman saya dulu, sakit-sakit ni ialah sakit-sakit yang ada pada arwah nenek saya, arwah atuk saya, atuk-atuk nenek-nenek saya lah. Jadi darah tinggi, kolesterol tinggi, pre-diabetik dan asid urik tinggi. Okay, asid urik tinggi ni, gout ni sebenarnya susah nak ada pada perempuan. Kalau tanya pada doktor pun terkejut. Macam mana saya boleh kena gout? Sebab peratusan untuk wanita dapat gout tu sangat kecil. Tapi saya kena. Dalam setahun tu boleh dikatakan kerap saya kena gout. Okey, jadi pada waktu ni dan 2019 perginya abah saya yang sebelah kiri tu, abah saya pergi sebab jantung.
Dan juga yang sebelah kanan ni saya panggil Baba. Baba ni ialah pakcik saya sebab I came from separate parents. Jadi ibu dan mak dan ayah saya berpisah. Jadi saya tinggal bersama ibu dan saya pula anak tunggal. Jadi kami ni sebenarnya seperti cinta tiga segi. Arwah abah dinilai, ibu saya di Sungai Buloh, saya di Johor Bahru. Jadi bila dapat berita perginya dua orang tersayang saya ni sebab jantung, abah saya pergi 2019, pakcik saya pergi pada tahun 2020 pada tahun lepas bulan 12, dan pada waktu ketika ini saya rasa dua perkara yang penting. Dua perkara yang amat penting bagi saya pada waktu itu ialah amal ibadah dan juga kesihatan. Memang pada waktu ketika itu saya tak jaga kesihatan saya, dan to be honest, waktu abah saya meninggal dunia, waktu tu saya MC sebab darah saya naik 198, bawah dalam 100-110 pada waktu ketika itu. Jadi masa saya pergi ke nilai tu, mak saya dah risau. Mak saya kata, boleh ke? Sebab saya memang tak tidur seharian, saya di surau bersama dengan arwah abah saya. Jadi mak saya dah risau. Saya terus tak balik ke KL, saya terus pergi ke nilai dulu. Jadi dekat situ mak saya dah risau sebab mak saya tahu saya MC sebab darah tinggi dan saya nak kena stay up dan saya akan duduk di situ lama. So mak saya pun risau, saya pun risau. Saya kata tak apa, saya berserah je. InsyaAllah memang saya bawa ubat. Semuanya saya dah bersiap sedialah. So pada waktu ketika itu, saya fikir pentingnya kesihatan sebab sudden death bagi saya ialah amat perit, sangat perit untuk diterima. Bukan untuk diterima, walaupun kita reda, tapi terkejut tu masih adalah sampai hari ini. Okay? Alright. Seterusnya, sorry saya ni memang cemeng sikit-sikit, cepat je nak nangis. Cepat je. Okay. So hari ni saya nak bercerita sikit. Janganlah stres sangat. Stres ke? Jangan stres. Kita tak boleh stres. Kalau stres nanti kita gemuk. Okey. Kalau anda masih lagi bersama saya, type 9 untuk saya. Hari ni saya suka 9. Kalau hari tu Abang Syarul dia suka 5. Saya suka 9. Sebab clean 9. Okey. So kehidupan kita pada hari ini. Okey, kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, yang pertama memanglah work pressure, okey, radiation, food ketagihan makanan. Okey, senang sikit lidah bahasa Melayu ni. Okey, dan juga kita lack of exercise. Kita exercise kurang. Kenapa? Sebab kita terlalu banyak kerja dan tak ada masa untuk melakukannya. Okey, dan lagi satu ialah pencemaran. Okey, pencemaran ni, macam mana pencemaran ni boleh membawa impact ke dalam kehidupan kita? Okey. Macam mana pencemaran ni boleh membawa impact? Sebab daripada kita punya sayur-sayuran, daripada kita punya sayur-sayuran yang hidup tu, okey, kalau kita tengok macam mana dia proseskan, macam baja apa yang diberikan supaya dia cepat membiak, dan bagaimana pula surrounding dia, iaitu maksudnya udara persekitarannya. Itu yang dimasukkan dengan environment. Okey, dan seterusnya ialah unhealthy lifestyle. Okey, tentang unhealthy lifestyle ni memang saya dah kena dah dengan doktor. Doktor cakap dengan saya, you have to go to healthy, you kena buat healthy lifestyle. Saya pun healthy lifestyle. Saya pun konon weekend tu, okey jom kita pergi jalan, kita pergi Desaru, kita pergi Muar. Pergi tu bukan pergi untuk release, okey. Memang you tengok pantai, you tengok tu, tapi dalam pada you tengok tu, makanan-makanan yang you bawa tu adalah makanan apa. Faham tak maksud saya? Kita pergi tu bukan kita nak release stress kita, tak. Tapi sebenarnya kita lagi menambahkan sakit dekat dalam kita punya diri. Faham kan maksud saya? Okey. So kita pergi seterusnya. Okey. So stres, ini memang saya rasa semua orang alami termasuk diri saya. Okay, yang ini memang saya tak nafikan, okay, bahawa stres ialah salah satu punca kegemukan kita, kegemukan saya terutamanya pada hari ini. Kenapa? Sebab bila kita stres, kita dah terlalu banyak kerja dan kita nak easy access. Kita nak pemakanan yang sangat senang. Sebab kita dah tak ada masa. Banyak sangat ni, sini kerja, sini kerja, sini kerja. Jadi dah tak ada masa untuk kita nak fikirkan untuk masak.
apa yang kita boleh masak dan segalanya. Jadi kita akan fikir ambil benda manis, kita ambil sweets, kita ambil coklat. Sebab apa? Sebab dia gula. Dalam pemikiran kita sebenarnya mindset kita ni, kita kata kita ambillah coklat sebab coklat ni dia ada sugar. Sugar ni memberikan kita tenaga. Dekat sini mindset kita bermain lah. Okay? Dan selepas tu kita kata okay tak apa, kita ambil je Maggie cup. Sebab kalau kita ada Maggie cup paling senang lah. Maggie cup tak apa, lepas tu nanti kenyang sambung buat kerja. Ataupun sambil buat kerja sambil kita makan Maggie cup. Betul tak? Okay. Jadi seterusnya bila kita dah penat bekerja, kita akan terus je malaslah nak masak hari ni, kita drive thru lah. Ini memang solution yang sangat saya suka sebab saya suka pergi McDonald, KFC, kita akan pergi dan kita akan easy access. Jadi kita senang, kita bayar, kita dapat makan, kita balik, kita makan, settle. Itu tidur, that's it. Jadi exercise-nya di mana? Betul tak? Okey, dan seterusnya ialah kopi. Okey, kopi ni sebab kita bila kita terlalu banyak kerja, kita fikir okey, siapa yang dekat sini mindset dia ialah kita minum kopi lah sebab kita nak stay up malam ni. Kita nak buat kerja malam ni. Ya betul Sifu. Fast food jadi comfort food. Betul. Tapi comfort food tu 3 tahun, tahun depan, 2 tahun, 3 tahun akan datang, apa impact dia pada diri kita? Okey, jadi pada waktu ketika itu sebenarnya instead of kita ambil kopi, kita patut sediakan air masak. Air masak. Okey. Jadi bila kita ada air masak, kita tahu kita dekat situ kita boleh tahu sebenarnya kalau air masak tu kalau kita dah minum, kalau kita tak rasa lapar sebenarnya kita tak lapar tapi kita just craving sahaja. Okey? Alright, so seterusnya, maaflah saya ni dah rasa macam mengajar kat sekolah pula. Seterusnya. Okey. Okey, apa masalah pemakanan kita sekarang? Okey. Masalah pemakanan kita pada hari ini ialah makanan segera yang menggantikan makanan berkhasiat. Ini tadi yang macam si Fushon kata, fast food ni dia jadi comfort food untuk kita. Sebab apa? Sebab kita nak masak tak ada masa. Okey, jadi bila kita tak ada masa nak masak, kita fikir okey tak apa. Kita just take easy access, kita ambil je makanan segera ni untuk mengganti kita punya pemakanan seharian kita. Okey. Alright, so now dekat sini saya nak tanya pula, kalau kita lihat dekat sini gambar ni gambar orang yang sama. Okey, tapi before besar dia macam ni. Lepas after dia dah exercise, dia apa? Okey, dia dah kecil badan dia, dah kurus. Okey, then after 2 kali ganda besar dia atau berat dia daripada before. Okey, jadi kita punya berat badan akan naik berganda. So dekat sini cara pemakanan kita betul atau salah? Supplements yang kita ambil tu betul atau salah? Okey. Suplemen ni bukan seperti contoh kalau kita saya rasa ini memang kebanyakan kita atau ramai di antara kita yang buat benda ni sebenarnya, termasuk saya lah. Okey. Kita akan ambil air, okey, air, kita akan potong lemon, okey, lepas tu kita akan masukkan chia seed dekat dalam. Okey, saya nak tahu dulu berapa ramai di antara kita sebenarnya pernah buat ni. Pernah buat air, lemon, chia seed. Kalau saya nak tahu berapa ramai yang pernah buat, okey, type me. Sebab lepas tu saya nak tanya, apa impact yang kita dapat? Lepas kita minum tu, sehari, 2 hari, 3 hari, turun berapa kilo? Apa sebenarnya? Sebenarnya lagi lapar, betul. Sebenarnya lepas kita buat tu, kita rasa lagi lapar. Ada je, sebab tu kita selalu standby biscuits, kita selalu standby sweets, kita selalu standby coklat. Sebab kita punya cara tu salah. Okay? Dan kenapa ambil suplemen tapi tak nampak kesan? Dekat sini sebenarnya jangan salahkan sebab sebenarnya kita tak tahu bagaimana cara dan berapa jumlah yang patut diambil oleh badan kita.
Okey. Okey, sebenarnya dekat sini saya nak cakap, saya bukan doktor, saya bukan nutritionist, saya bukan dietitian, saya cikgu. Cikgu pun bukan cikgu sains, saya cikgu language and also seni. Jadi sebenarnya saya bila kejadian berat badan saya rebound balik, dekat situ saya start Clean9 dan saya start belajar tentang kesihatan. Jadi bila saya start belajar tentang kesihatan, saya belajar bukan belajar daripada Google. Saya ada coach saya untuk bawa saya dan dia ajar saya bagaimana cara sebenarnya pemakanan dan untuk kesihatan kita. Mainly lah. Alright. So, kenapa selepas berhenti berat badan kita naik semula? Yang ini memang saya rasa ramai ni. Bukan saya seorang je yang mengalami masalah yang sama. Betul tak? Okey. So, kita lihat dekat sini. Okey. Dekat sini. Yo-yo diet. Okey. Adakah cara kita betul? Bermaksud, adakah kita bergantung pada produk sahaja? Seperti mana kita katakanlah, okey, kita ambil je. Kita beli. Okay, kita dah beli barang tu. Kita beli dan kita makan. Okay, dengan berharap, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah berat badan aku. Kita hanya berharap pada produk tapi kita tak ada usaha yang lain. Tak boleh. Okay? Dan adakah kita mengamalkan diet tak makan nasi? Tak makan nasi maknanya memang sekarang saya rasa mainly orang Malaysia memang salahkan nasi. Ya, nasi tu tak salah dia. Okay? Dan adakah kita mengurang nafsu makan dengan hanya menjamak meal replacement atau protein. Maknanya kita sekat kita punya nafsu. Dekat sini saya nak kata bila saya diet sekarang, saya bersyukur sebab saya tak diet mengurung nafsu saya. Saya tak menyekat selera tekak kampung saya ni lah. Saya nak makan kari, saya makan kari. Saya nak makan masak lemak, saya makan nasi lemak. Nasi lemak pun saya makan. Masak lomak pun saya makan. Orang kata, lemak tu lemak. Jangan risau, insya-Allah. Okay? Alright. So, adakah dengan menutup mata daripada melihat makanan di sekeliling dengan memberitahu kawan-kawan sebab nak sedapkan hati punya pasal, saya type tu, nasi tu menggemukkan dan sate tu menggemukkan. Jadi kita kata, tak adalah sate tu menggemukkan. Tak. Sebenarnya saya pun makan sate, tapi sate tu saya buat sendiri. Okey, saya makan sate, saya makan nasi. So nasi tak salah. Okey, so sekarang ni saya akan explain lebih lanjut lagi. Alright. Dah ngantuk ke? Jangan lagi itu. Okey. Alright, so sekarang saya nak beritahu impak dia apabila kita ambil produk, okey, ambil produk dan pemakanan. Keputusan dia akan jadi mantap. Mantap. Okey? Alright, kat sini. Okey, so pada hari ini saya nak share tentang program Clean9. Okey. Saya nak share ni bukan saya nak cakap. Okey, kita akan ambil 5 aloe vera gel, kita akan ambil 1 Forever Light Vanilla atau coklat, 1 kotak fiber, 1 botol Arctic Sea dan Bipolen. Tu je. Okay, saya akan explain more about this. Okay, so kita kena tahu sebenarnya bila kita dalam sesuatu program itu, kita kena tahu, okay, what are the benefit of this product? Cakap orang putih pula kita malam ni. Okay, apakah kebaikan produk ini kepada diri kita? Jadi kita tak boleh nak kata, alah tak nak lah, you dah cuba. You ingat kalau macam you pergi doktor bagi you sembeban ubat kan, doktor bagi ubat, nak sebulan punya ubat. You makan sehari, you rasa esok tu dah okey? Tak okey, okey? Sama juga dengan program ni. Kalau you rasa you ambil sikit, tuang AVG dalam gelas, adalah ni gelas, you minum sikit ni, lepas tu nak berjimat punya pasal, okey. Tapi bila tak ada apa-apa impact kepada diri you, you kata, tak naklah produk ni tak bagus. Tak boleh sebenarnya sebab kita kena tahu setiap produk tu apa dia, apa kebaikan dia dan what is it about. Yes. Alright. So saya akan pergi satu persatu. Okay. Yes, do not blame the product.
actually you do not blame the product, but you blame yourself. In whatever you do, the blame will come back to yourself. Sebab apa? Itulah saya kata, tiba-tiba cakap orang putih pula. Okay, sebab jangan salahkan diri kita sebab kita sendiri yang tak memahami pada awalnya. Okay? Alright, so saya pergi dulu satu persatu walaupun saya rasa ramai yang dah tahu tapi saya nak share juga. Okay? So aloe vera gel, okay, ramai orang tahu. Bila kita kata forever, orang pun tak tahu. Forever? Orang tak tahu. Tapi belum kata, oh botol kuning. Inilah dia botol kuning ajaib yang telah mengubah saya. Okay? So lebih daripada 400 spesies tetapi forever adalah jenis aloe vera yang diambil ialah Aloe barbadensis. Okay? Terdapat banyak galian. Galian ni kalau orang putih kata minerals lah. Sebab kadang-kadang kita bila kita cakap minerals tahu, bila cakap bahasa Melayu galian. Galian macam sebab perkataan tu jarang kita gunakan. Okay. So aloe vera ni dia tak ada kalori tetapi istimewanya ia membekalkan tenaga. Kenapa? Okay. Kenapa? Sebab aloe vera ni ada galian. Tadi saya dah cakap kan dia ada banyak mineral. Sebab tu dia boleh membekalkan tenaga. Okay. AVG diserap dan dipekatkan menjadi gel. Okay, merawat usus kita kerana 80% penyakit datang dari usus yang kotor dan memperbaiki sistem penghadaman dan detoksifikasi. Detoksifikasi ni maksudnya detox lah. Orang putih kata detox je. Okay? Alright. Ini adalah tentang aloe vera gel. Seterusnya Arctic Sea. Okay, Arctic Sea ni dia mengandungi 75% minyak ikan, which is fish oil, dan 25% minyak zaitun, olive oil. Kalau you cari dekat mana-mana sekalipun susah nak dapat Arctic Sea yang ada minyak zaitun. Hanya di Forever. Okay? Dengan kandungan minyak ikan dan minyak zaitun ini dapat membantu merawat keradangan, menyingkirkan lemak dan mengurangkan kolesterol. Okay? Dan merawat saluran darah kita kerana 20% penyakit datang daripada saluran darah tersumbat. Tadi AVG 80%, betul tak? Dan sekarang AVG 20%. Okey. Jadi keunikan Arctic Sea Forever adalah dia mengandungi minyak zaitun iaitu omega 3, omega 3, okay. Minyak zaitun omega 9 dan juga vitamin E iaitu untuk mengelakkan pengoksidaan asid lemak. Okay. So kalau orang tanya, Haslinda tu mana dia tahu benda-benda ni semua? Saya belajar. Sebab tu pentingnya untuk kita masuk kelas kesihatan. Okay. Memang you have to take your time. Cakap lagi orang putih. Kita mesti ada waktu, kita ada allocation masa kita untuk masuk kelas-kelas kesihatan sebab sebenarnya kelas-kelas kesihatan ni lah yang membantu kita memperbaiki tahap kesihatan diri kita. Okay? Alright. So bee pollen. Okay, bee pollen dihasilkan dari Gunung Sonoran di Arizona. Alright, yang bebas daripada pencemaran. Ingat tak tadi saya cerita kehidupan kita hari ini penuh dengan pencemaran, betul tak? Sebab itu bahan-bahan tu kadang-kadang dia dipengaruhi oleh pencemaran as well as pencemaran. Okay, so dia adalah kompres dan padat as multivitamin. Maaflah saya tengok saya punya bahasa English kejap rojak sikit. Sebab senang untuk saya explainkan. Kalau kadang-kadang dalam bahasa Melayu tu kita certain words tu kita susah sikit kan. Nak faham galian tu apalah macam tadi kan. Okay. So, walaupun dikeringkan tetapi zat tidak berkurangan. Walaupun dia dikeringkan tapi dia punya zat masih sama, tak berkurangan. Okay? So, the whole direct product tu semula, bukan maafkan saya, semula jadi daripada lebah bee. Okay? Dan antibiotik, ya Allah ya Tuhanku, maafkan typo saya. Okay, antibiotik semula jadi dan meningkatkan imunisasi dan mempercepatkan pembakaran lemak dan juga stress relieving. Okay, stress relieving ni saya nak share lah. Sebab lately memang saya banyak stress. So bila saya banyak stress, saya akan tanya saya punya coach atas. Saya tanya, coach,
apa yang saya boleh ambil untuk selain daripada, sebab saya dah jaga pemakanan, saya dah jaga ni, tapi sometimes at the time kita punya stress level sebab tekanan kerja tu, bebanan kerja terlalu banyak, boleh membuatkan kita lagi stres. Even though pada hakikatnya kita dah jaga makan semua, okay. Then my coach, okay, she's someone special lah, okay. So dia coach saya cakap, okay, what you need to do is you try to take bee pollen. So saya ambil bee pollen 5 biji. So per day saya ambil 5 biji pagi, 5 biji malam. Memang alhamdulillah saya buat dalam 2-3 hari, memang emotional tu dia turun, dan saya pula mula instead of saya apa orang kata, memang sekarang ni PDPR, jadi bila PDPR kita duduk je dekat rumah menghadap laptop menghadap saya menghadap laptop. Lepas tu tak tengok pun dunia luar. So saya ambil kesempatan cuti sekolah ni sebenarnya untuk to go out and see the world. See the world macam tu, tapi menjaga SOP lah. Alright? Okay. So next ialah fiber. Okay. Fiber ni ialah satu sachet dia mengandungi 5 gram yang serap larut. Orang tanya, serap larut soluble. Okay, dan dia ialah gluten free. Okay, serat juga memainkan peranan penting dalam fungsi pencernaan badan kita manusia lah. Okay, so fiber ni dapat melaraskan kolesterol, gula dan imunisasi dalam badan kita, dan juga dapat membantu mengawal selera makan dan pengambilan kalori. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok untuk memberi kita lebih tenaga, kita akan masukkan fiber. Okay, setiap pagi memang saya akan masukkan fiber dalam minuman saya, sebab memerlukan lebih tenaga kan, selain dapat melaraskan kolesterol, gula dan juga imunisasi. Okay, seterusnya, saya rasa yang ini favorite ramai orang ni. Ini memang favorite saya. Saya kalau stok tak ada tu saya risau sikit. Saya risau kalau ni tak ada stok. Kalau Forever Light Ultra tak ada stok, memang saya risau. Okay, so dia merupakan protein daripada soy sebanyak 25 gram, boleh mengimbangkan kolesterol. Okay, badan manusia memerlukan protein selain daripada protein sumber makanan protein lah. Okay, complete as multivitamin. Okay, bahan perasa yang asli, bukan diproses di kilang. Okay, mengandungi aminotin, iaitu campuran enzim untuk memecah protein, pencernaan yang sempurna. Okey, meningkatkan tahap tenaga dan stamina dan membantu dalam penurunan berat badan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kalau kita pergi gym, orang akan ambil protein. Tapi impact protein yang mereka ambil sebelum dan selepas tu lain dengan impact protein yang kita ambil Forever Light Ultra ni. Okey? Okey. Okey, sekarang ni apa beza antara Clean9 dan Allo9? Okey. Clean9 ni ialah satu package, dia sebenarnya adalah satu program yang dahulunya memang kita ada program ni dekat Forever. Okey, dulu saya rasa ramai yang dah dapat buku ni kan, ada dapat buku ni. Tapi sekarang ni program ni masih dijalankan, tetapi pembelian adalah secara berasingan. Okey, cuma dan Allo9 ni, apa maksud Allo9? Allo9 ni maksud dia ialah kita akan menggunakan 9 botol AVG. Sebab tu saya panggil Allo9. Okay? So bila kita ambil Forever, kita akan menggunakan kesemua bahan ni. Jadi bila orang tanya, apakah beza antara Clean9 dengan Allo9? Mana satu? Kalau tanya pada saya, pada pandangan saya lebih menggalakkan untuk ambil Clean9. Sebab semua produk yang ada di dalam ni sebenarnya membantu, adalah sebagai makanan tambahan, okey, supplements yang membantu kita dalam mengurangkan atau menurunkan berat badan kita. Okey, cuma samalah kalau katalah you ambil ubat doktor bagi ni ubat Malaysia, ni ubat US. Jadi you tengok dekat situ dari segi dia punya keberkesanan dia, lagi bagus impact dia ialah bersama Clean9 compare to aloe vera sahaja. Okay?
So saya cepatkan. Alright, so dekat sini bagaimana kita nak mulakan Clean9? Okay, macam mana kita nak mulakan Clean9 kita? Yang pertama ialah niat kita. Okay, niat kita. Dan yang kedua ialah ubah. Ini memang penting sebab kita perlu ubah mindset kita. Kita kena ubah attitude, behavior, action dan only kita boleh dapat kejayaan sesuatu tu. Betul tak? Siapa setuju dengan saya tekan 9. Takut orang tidur je ni. Siapa setuju dengan saya tekan 9. Alamak, saya tengok Campbell ada. Saya berdebar tau tanya malam ni. Saya selalu cakap dengan Sifu Alex. Sifu boleh ke saya? Sifu boleh ke saya? Saya tengok semua orang hebat dekat dalam grup ni. Saya sebenarnya menjadi takut. Sebenarnya berdebar-debar sebenarnya untuk malam ni. Okay? Alright. Okay. Terima kasih, mata besar. Allah, saya sorry lah. Okay, so dekat sini pagi tadi pun kita dah dengar kan, Sifu kata ubah. Jadi memang betul. Saya memang dapat rasakan ubah ini adalah penting. Sebab yang pertama memang kita kena ubah mindset kita. Kita kena tahu biggest why kita. Kenapa? Macam saya, memang saya punya biggest why. Kalau saya tak jaga diri saya, dan saya tak jaga diri mak saya sebab sekarang ni saya anak tunggal dan saya hanya ada ibu saya dan suami saya. Dan saya belum lagi dikurniakan rezeki anak. Doakan saya dah 11 tahun berkahwin belum lagi ada rezeki anak. Doakan untuk saya, akan datang saya akan ada rezeki anak pula. Okay? So sebenarnya inilah salah satu kuncinya sebab bila doktor cakap dengan saya pergi ke gynae cakap, you kena turun, you must go for healthy lifestyle. You kena turunkan berat badan you. I kata, turunkan berat badan? I kata, okey lah. Sebab tu saya start workout, saya start benda-benda ni semualah. So saya dengan harapan saya dapat mengimbangkan semula saya punya hormon. Ingat tak Sifu Alex ada cakap, masa tu saya jadi MC. Sifu bercerita tentang hormon. Jadi dekat sini memang sebenarnya hormon tu memainkan peranan penting dan selebihnya saya berserah kepada Allah sebab dia tahu when is the right time untuk saya dapat rezeki anak. Okay, so kita back to story kita. Alright, ubah. Okay, ubah ni kita memang perlu ubah kita punya mindset. Kita tak boleh kata, kita tak boleh ada mindset, okay kita ambil produk ni, orang kata produk ni bagus, kita ambil produk ni kita kurus. Tak. Sebenarnya sebab tu tadi saya kata produk campur pemakanan barulah you punya result tu akan jadi mantap. Okay? Alright. So dekat sini saya keluarkan 6 rules during ini yang selalu saya bagi kepada peserta saya yang nak buat Clean9. Saya kata Clean9, Alo8, semua saya tapau, semua saya bagi rules yang sama, iaitu no deep fry, no gluten, no sugar, no dairy products, no preservative flavors and no processed food. Okey, dekat sini saya terangkan sikit-sikit sebab nanti orang mesti kata, alah, jangan serius sangat. Okey, nanti korang mesti, alah, ni tak boleh, tu tak boleh, tak naklah buat. Itulah saya kata mindset kita kena ubah. Kenapa mindset kita kena ubah? Sebab okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, no deep fry. Kalau kita tak boleh deep fry, apa yang kita boleh tukar? Zaman dah moden, kita dah ada air fryer. Sekarang ni memang air fryer tu ialah best friend saya. Air fryer saya dah pernah rosak, hari the next day tu juga saya pergi cari air fryer baru sebab sekarang ni saya tak boleh hidup tanpa air fryer sebab air fryer tu sangat memudahkan saya lah sebenarnya. Okey. Alright, no gluten. Okey, bila kita kata no gluten ni, slowly sebenarnya ada je. Okey, no gluten ni nanti saya masuk pada inilah slide akan datang. Saya hanya briefly saja. Bukannya saya nak kata no, you cannot take bread at all. You tak boleh ambil spaghetti langsung. You tak boleh ambil pasta at all. No. Okey, cuma there are breads, okey, ada juga roti yang free, gluten free. Ada juga pasta yang gluten free. Jadi okay, kita tengok dekat sini, the next one, no sugar. Okay, no sugar ni saya dah cakap.
No sugar dari white sugar ke, brown sugar ke, stevia sugar ke, no. Sebab kita akan replacekan dengan kita punya honey. Yang ini. Sebab tu honey pun tak ada, susah. Honey. Okay, honey ni is up to you. You nak pakai. Ini kan sebab saya right now memang saya dah tak membeli gula lagi sebab saya menggantikan gula dengan bee honey. Okay? Dan no dairy products maknanya no milk, no nothing. Why you need milk? Cakap orang putih. Why do you need milk? Okay. Kenapa kita perlukan susu sedangkan kita ada Forever Light kita, betul tak? Forever Light tu bancuh, kita ada coklat, kita ada vanilla, kita bancuh je. Dekat situ pun dia boleh menjadi sumber untuk kita minum setiap pagi kalau kita dah biasalah. Okay, even though cheese, macam cheese pun there are cheese yang actually kita boleh ambil. Okay, and kalau cheese yang biasa-biasa tu memang kalau orang tanya saya I said no lah. Okay, so preservative flavors ni maksud dia macam GMO, macam Ajinomoto, benda tu semualah. Jadi macam saya akan pakai more to herbs, herbs mak saleh, okay, chili flakes, pepper, sea salt, okay, dan juga jadi actually herbs mak saleh ni, mix herbs dorang ni ialah dia menambahkan lagi aroma dalam masakan kita, okay. Okay, to be honest, I'm not a good cooker. Okay, saya saya memang tak berapa minat nak memasak. Saya kalau masak, saya akan masak yang lepas untuk tekak saya saja. Okay, jadi nanti kalau nak tunjuk, malu juga sebenarnya saya nak tunjuk makanan saya. Tapi untuk beri semangat kepada semua bahawa kita boleh mengubah kesihatan kita, saya tunjuk juga lepas ni. Okay, and another thing, no processed food. No processed food maknanya kita beli straight away nuggets, kita beli fries, kita pergi beli yang dah siap tu, kita terus masuk dalam fryer, makan ataupun deep fry and makan. No. Kalau boleh yang itu kita elakkan lah. Alright. Okay, so this, kalau yang ini orang tanya memang saya, ni 6 rules saya lah untuk program Clean9. Alright. Okay, so bila orang tanya macam mana kita nak ambil dan bagaimana. Okay, yang ini untuk saya lah, bagaimana saya menjalankan saya punya Clean9 program. Okay. So, pada waktu ini saya akan sarapan saya akan ambil 100 ml air, saya akan campur dengan 250 ml ABG, 1 scoop Forever Light Ultra dan juga 1 sachet of fiber, atau kalau yang menggunakan aloe 9 iaitu 9 botol aloe vera, pagi tu hanya minum 500 ml ABG. Okey, iaitu setengah botol lah, sebab dalam sehari you kena habiskan 1 botol. Okay, so saya akan makan 2 biji telur iaitu separuh masak ataupun scrambled egg. Okay, dan lepas tu saya akan makan 2 biji Arctic Sea dan 4 biji bee pollen. Okay, dan selepas dari itu saya akan makan tengah hari. Okay, untuk makan tengah hari saya akan ambil suku nasi. Yang ini saya menggunakan sistem diet suku-suku setengah. Ada kan, pernah tengok kan pinggan dekat situ, dia setengah lepas tu dia ada suku. Ada setengah orang beli pinggan tu, macam saya tak payah belilah. Bazir je kita beli pinggan kita tu, kita dah boleh estimate dah setengah dengan suku kan. Okay, so lepas dari tu saya akan makan lagi 2 biji Arctic Sea. Okay, minum petang saya akan ambil green tea dan juga bee honey. Okay, saya akan mix sebab saya tak pakai sugar, saya akan pakai bee honey dan saya akan mix dengan green tea lah untuk minum. Okay, or else kadang-kadang tak buat pun, saya just minum air masak je, kalau tidak pun saya minum ABG saja. Okay, dan pada waktu malam saya akan ambil suku protein dan setengah veggies and fruit. So veggies and fruit ni saya tak ambil banyak, saya hanya ambil dalam 2 slices or 3 slices saja. Okay, dan 250 ml ABG plus bee honey, atau kalau you don't have bee honey, it's okay, you boleh minum je 250 ml ABG, okay? Atau 500 ml ni untuk siapa yang buat aloe 9 lah. Bukan aloe 9 tapi aloe 9, okay? So seterusnya 2 biji Arctic Sea dan juga 4 biji bee pollen, okay? So saya ada tengok boleh add nektar ke?
kalau boleh dalam waktu program clean ni kita jangan campur nektar, kita jangan campur peaches, kita jangan campur pomestin. Kita hanya guna AVG sahaja. Botol kuning tu sahaja. Okey? Okey, seterusnya ini yang saya kata suku-suku setengah. Suku-suku setengah. Okey, yang ini maafkanlah saya dah kata. Saya dah kata dah saya punya masakan ni saya masak asal boleh je. Ini ialah pinggan saya yang saya makan. Boleh dikatakan setiap hari. Okay? Saya tak miss nasi. Memang kalau let's say if sometimes saya rasa macam tak naklah makan nasi hari ni, then saya tak makan nasi tapi saya akan ambil lebih sayur lah dan juga protein. So dekat sini saya akan ambil ayam. Okay. Ayam yang ini beza dia ialah kalau kita tengok belah kanan ni ayam dia ialah ayam jenis organik yang saya ambil. Okey, dan yang sebelah kiri ni ialah jenis ayam kampung. Diorang kata sebab ayam kampung ni actually slowly saya dulu pun saya tak tahu. Saya pun masih lagi pakai ayam biasa. Tak apa, tak salah makan ayam biasa tu. Okey. Cuma bila saya baca bila coach kata sebenarnya yang elok ialah kita makan ayam kampung ataupun ayam organik. Okey, dan saya pun slowly saya tukar tapi saya tak adalah setiap kali saya beli ayam kampung, tak juga. Sebab tak semua orang boleh masuk dengan ayam kampung ni. Okay? So, sebab saya sebenarnya bila saya buat, secara automatiknya suami saya pun kena buat. Sebab saya akan masak, saya tak ada masak, dia. Tak. Masa saya nak buat, saya dah cakap dengan dia. Apa saya masak untuk diet, untuk apa, dia kena makan. Dia pun setuju. Saya pun harap-harap lah dia kurus sikit selepas ni. Okay? Alright. So seterusnya, okay. So siapa kata bila kita diet, selera tu akan terputus? Tak. Kita akan makan lagi mengikut kita punya tekak. Saya masih lagi ambil saya buat sup. Okay, dan ni nasi saya masih ambil lagi. Dan di sini sayur. Okay, seterusnya dekat sini saya ambil salmon. Salmon ni pun saya just air fryer je. Salt and pepper, senang. Okay. Lepas tu saya tak ada spray minyak lagi, tak ada sebab salmon tu pun dah berminyak sebenarnya. Okay. Dia ada oil dia kan. Okay. Dan saya yang ini orang mesti kalau mak saya tengok ni, mak saya mesti kata apa? Nasi apalah tu Linda. Yang itu nasi saya bawa kicap dan juga black pepper. Black pepper yang tu lah. Serbuk. Okay. Jadi kicap pun saya tak ambil kicap, saya ambil gluten free punya soy sauce. Okay. And then seterusnya yang ini pula, yang belah kanan ni pun hitam juga. Apalah tu, kalau mak saya dia mesti punya. Masak apalah Linda ni. Yang itu ialah nasi goreng kicap. Saya memang suka nasi goreng sebab bagi saya benda yang mudah dan simple untuk saya buat lah. Okay. So dekat sini kalau kita tengok, saya tetap makan nasi. Okay, cuma kita boleh tukar. Okay, kalau dekat sini, okay, ini ialah makanan saya juga. Saya ada udang, saya ada, semua saya ambil. Nasi kadang-kadang saya pakai parboil dan kadang-kadang saya pakai brown rice. Ni kalau katalah sebab suami saya sebelum ni dia ada projek kat Melaka, jadi dia jarang ada kat rumah. Weekend dia ada kat rumah. Itu pun kadang-kadang weekend dia ada kat rumah. Kalau dia ada, saya masak guna parboil. Kalau saya seorang dekat rumah, memang saya akan pakai brown rice lah. So saya replacekan saya punya beras tu kepada brown rice, okay, instead of nasi yang biasalah. Untuk kita tukar sesuatu, saya tahu bukan mudah dan tidak senang. Okay, jadi saya pun mengambil masa. Dulu saya ambil juga nasi. Saya masih lagi ambil nasi putih, nasi biasa kita, beras biasa kita tu. Tapi slowly saya ambil sikit beras putih, saya ambil sikit brown rice, saya mixkan. Sebab saya nak slowly, lepas tu saya akan fully menggunakan brown rice lah. Okay, sama juga dekat sini saya buat spaghetti. Spaghetti ni pun saya menggunakan yang brown rice punya lah. Dan sebenarnya kalau dekat Johor ni kita ada satu kedai, Starkers tu memang saya suka.
Sebab Dr. Adiba mention dekat saya, dekat situ you boleh cari banyak bahan organik. Oh, memang that is one of my favorite place for now lah. Okay, sebab dekat situ dia ada pine atau any pasta, semuanya homemade daripada veggie. Daripada kale. Jadi memang jadi sebenarnya dia tak menyekat. Saya dapat rasa bahawa seronoknya bila saya diet ni, saya rasa macam lebih bermakna hidup saya sebab ada benda-benda macam ni yang saya boleh makan. Tak adalah kita boring je tunggu satu benda kan. Okay, so kita pergi next one. Okay, dekat sini pula saya buat mihun. Kalau saya dah boring, saya buat mihun pula. Tengok, saya memang minta maaf lah banyak-banyak kalau tengok masakan saya ni. Nasib baiklah dah kahwin. Kalau tak kahwin, mak mertua tengok agaknya apalah dia campak-campak je makanan dia tu. Saya memang when it comes to cooking, saya memang fail sikit lah. Okay, jadi dekat sini saya menggunakan brown rice bihun. Ni Jasmine ni, ataupun adalah beberapa brand yang lain. Okay, tapi saya menggunakan brown rice bihun lah. Okay, sekejap saya ada nampak dekat sini. San Remo brown rice yang ini, sekejap San Remo yang ini ada dekat Shopee pun. Pergi Shopee, San Remo punya official site, diorang ada jual. Okay, saya beli online. Okay, ulam pun boleh makan ulam. Okay, saya mau tu ulam dan juga sayur hijau lah. Okay, so now, okay, dekat sini the next one, dekat bawah ni pula saya menggunakan parboiled rice. Parboiled rice lah. Tapi masih menggunakan sikit je, dalam segenggam kecil je nasi dan selebihnya ialah sayur lah. Masa waktu dulu saya belajar nak makan sayur banyak because saya bukannya veggie person. Maknanya kalau ada diberi pilihan, sayur tu saya akan ambil suku je. Tapi bila start makan yang ni, upline saya, Kak Lia, masa saya start buat Clean 9, dia kata, makan sayur tu kena makan. Saya rasa seolah-olah macam apa tau, macam budak kecil kena paksa dengan mak makan sayur. Tak nak kena habis, macam tu. Tapi sekarang alhamdulillah bila itulah saya kata kita kena trust the process. Jadi bila proses tu kita dah lalui dan kita dah bukan secara paksa, terbuka hati untuk kita berubah dan mengubah hidup kita, kita akan rasa tak apa, habis juga. Last memang habis semua sayur tu. So sekarang saya punya strategi untuk makan, sayur tu saya akan makan dulu. At least saya makan banyak dekat sayur tu awal supaya hujung tu sayur tu tak kalah saya lambatnya macam tu. Okay. Super green boleh letak. Super green pun saya ada letak sebenarnya untuk saya punya minuman pagi. Okay. Super green boleh menggantikan sayur tak? Super green dia tak boleh menggantikan intake. Maafkan saya lah kalau saya cakap salah. Saya pun takut juga sebab saya ni bukan sesiapa. Saya masih lagi belajar. Okay, sebab sebenarnya super green adalah untuk membantu kita dah makan sayur. Bila kita rasa sayur tu kita makan tak cukup, super green tu untuk membantu menambahkan kita punya komponen sayur. Macam tu. Maafkan saya kalau salah cakap, tapi ini yang saya belajar lah. Okay, alright, seterusnya. Okay, dekat sini saya kata, jangan sesekali mengelak makanan utama. Dalam kes di Malaysia ialah nasi. Sebab ketika berusaha menurunkan berat badan, ini bertujuan agar badan kita tak terkejut dengan perubahan dalam sistem pemakanan. Okey, nasi tak bersalah. Yang salah adalah kita. Okey, dekat sini saya nak kata, bila pada awal kita cuba untuk menukar kita punya pemakanan dan bila kita mengambil suplemen, okey, badan kita akan ada healing crisis. Maknanya setiap orang lain dia punya healing. Okey, macam saya sendiri saya akan berasa pening. Sebab apa? Sebab badan kita yang sebelum ni kita dah makan macam-macam dah. McDonald's sapu, ni semua sapu. Kek sapu, apa sapu, semua saya sapu. Yang gula, yang apa semua saya sapu. Jadi bila kita makan, okey, bila kita dah mengubah kita punya pemakanan, jadi dan kita ambil pula suplemen,
Okey, jangan salahkan suplemen. Selalu orang kata, tak naklah saya nak stop lah makan sebab bila saya makan saya rasa pening-pening pula. Sebenarnya tak. Sebenarnya badan kita sedang cuba untuk mengubah perubahan sebab daripada yang busuk-busuk dalam tu, dia cuba nak buang-buang, dia cuba nak renew sel kita. Jadi dia nak beri yang baru, sel yang baru pada badan kita. Sebab tu kita akan ada healing crisis ni. Alright? Okay. So cheat day. Cheat day boleh. Saya orang kata cheat day, dia pun apa lagi cepat-cepat ambil kek. Kek, order coklat, order ni. Bukan. Okay. Cheat day kalau kat luar, kadang-kadang kalau kita keluar. Okay, kalau kita keluar kita nak makan apa? Okay, kalau ini pada pandangan saya lah, ini yang apa yang saya selalu lakukan. Okay, saya akan pergi ke Chicken Rice Shop. Chicken Rice Shop ni saya akan ambil steam chicken sahaja. Tapi saya tak ambil lah dia punya yang soy-soy bawah-bawah ni semua. Saya makan chicken sahaja. Okay. Dan kalau Kenny Rogers Roaster pun saya akan ambil yang plain atau yang pepper. Okay. Dan kalau yang dia punya side-side tu semua selalunya saya akan ambil sayur lah. Okay. Sama juga dengan Nando's. Kalau Nando's dia bagi 4 sides, 2 sides. 2 sides tu selalunya saya akan ambil salad lah. Dua-dua salad. Dan kalau chicken pun saya takkan, dia tanya, excuse me miss, what flavor? Mild, hot? Tak, saya kata plain. Jadi dia tak ada sos, tak ada apa. Jadi saya akan makan plain sajalah. Alright. Okey, seterusnya. Okey, boleh ke kalau kita nak bersenam? Okey, lepas kita dah jaga pemakanan kita ni, boleh ke kita nak bersenam? Sebab kita selalu je dengar orang kata main badminton tiba-tiba jatuh meninggal macam tu. Okey. So, bila yang ini sebenarnya saya baru bercakap dengan mentor saya. Bukan mentor saya, mentor saya baru berkongsi tentang bersenam ni. Dan saya pula mempunyai minat baru. Kalau siapa yang ada Facebook dengan saya tu, tahulah minat baru saya bersenam tu apa. So, maklum lah dah tak boleh pergi ke gym. So, kita mulakan kita punya aktiviti baru. Okay. So, bila orang tanya, okay. Yang ini, tu adalah saya, muka gembiranya, dapat bersenam, dapat melihat dunia luar. Okay. So, senaman, senaman bukan satu kemestian, tetapi sebagai komponen tambahan. Maknanya kita jangan bersenam berat, maknanya janganlah kita kena pastikan. Okey, saya pergi yang last ni dulu. Pastikan badan mendapat hasiat yang cukup padat sebelum kita bersenam. Maknanya sebelum kita nak bersenam tu, janganlah kita pergi makan pula nasi 2 pinggan. Tadi Haslinda kata kena makan dulu ni. Makan nasi. Nasi 2 pinggan daripada suku nasi tadi dah jadi setengah nasi. Tak boleh lah. Okey, maknanya kita kena dapatkan hasiat yang secukupnya untuk diri kita. Okey. Okey, sorry. Skrin saya nampak ke video saya? Sorry tiba-tiba tadi ada reminder. Kalau nampak boleh bagi saya 9 tak? Nervous pula tiba-tiba. Tak nampak? Okey. Okey tadi tiba-tiba ada kena klik. Tak nampak. Saya tak nampak your face. Face. Tak nampak my face. Sekejap. Saya try off. Saya try on. Just tak nampak muka. Muka pun penting ni. Okey, saya muka tak nampak. Tapi alamak. Muka tak nampak Alamak, saya tak tahu macam mana nak buat speakers view. Speakers view. Sorry sebab saya sambil-sambil try off the background. Saya kalau dah masuk bab macam ni saya slow sikit. Tak apalah, tak nampak muka, janji nampak slide saya lah. Okey. Tak simple lah, dah cakap relax. Saya memang kalau bab macam ni saya menggelapar sikit kadang-kadang. Okey. So dekat sini okey, kita sambung tentang senaman. Cuma kita jangan bersenam berat. Maknanya kita jangan pula kita pergi angkat berat, kita membuat senaman yang berat lah. Dekat situ bila badan kita tak cukup hasiat yang diberikan, jadi kita bersenam berat, sebab itulah terjadinya sakit-sakit yang demikian-demikian lah.
Okey, so lebih parah apabila badan letih, ekstra senaman semata-mata untuk turunkan berat badan. Big no. Yang ini memang big no. Mentor saya pun kata big no. Okey. So, lakukan senaman ringan sahaja antara slow jog atau cycling santai-santai. Cycling santai-santai sekarang ni saya memang tengah syok cycling santai-santai sekarang ni. Okey? Alright. So kita teruskan. Alright. So mereka yang berjaya dengan program Clean9. Okey, ni ada yang pertama mestilah saya nak bagi testimoni diri saya sendiri. Okey. Ini adalah saya yang memang pertama sekali, maaflah, gambar ni sebenarnya gambar original saya try cari. Tak jumpa dalam handphone. Yang saya jumpa muka saya yang saya tutup ni sebab saya nak letak kat media sosial. So gambar ni lah yang saya ada kenangan masa saya buat Clean9. Benda pertama yang saya nampak paling ketara ialah perut dan juga dagu saya. Dagu ni double chin. Double chin ni paling ketara lah. So pada waktu ni memang double chin, perut buncit ni dia memang dah boleh bye-bye lah. Okay, so bukan sahaja kita dapat kurus tetapi juga dalam pada yang sama saya dapat kesihatan yang terjamin. Sebab masa pada awalnya saya belajar dulu tentang Clean9. Okay, saya tak ambil Clean9 hanya satu cycle saja. Lepas dari itu saya buat lagi, saya sambung dengan F15. Tu saya sambung lagi. Dan sebab dalam proses saya ambil tu saya belajar. Jadi bila saya belajar tentang kesihatan dan saya belajar tentang ilmu-ilmu badan, rahsia badan kita ni, jadi kita dapat tahu apa yang perlu dan apa yang tak perlu kita lakukan bila kita on diet. Okay? So pada waktu ini saya alhamdulillah memang saya bersyukur sebab darah tinggi saya paras normal, gula saya paras normal. Paling best saya dapat mengawal emosi. Mengawal emosi ni mengawal saya punya suara sebab selalunya kalau, saya tak tahu lah kalau ada cikgu-cikgu juga dekat dalam ni yang sama-sama dengan saya ada ajak juga. Jadi kalau saya jerit dekat kelas, biasanya kalau daripada tingkat 1, diorang boleh dengar dekat tingkat 2. Kalau daripada tingkat 2, diorang boleh dengar dekat tingkat 3 dengan dekat tingkat 1. Jadi suara saya tu memang, saya ni cikgu yang garang. Saya memang garang sebenarnya. Jadi terpaksa mengaku. Jadi bila saya melontarkan suara tu, bila kita marah budak, kadang budak tak bawa buku sebab kita marah bukannya sebab kita, suara lantang tu bukan sebab saya garang ke apa, tak. Liana, tu cikgu Liana. Okey, garang tapi disayangi murid. Alhamdulillah lah. Okey, jadi sebab saya nak mereka berubah. Jadi bila pada waktu itu emosi kita sebenarnya dalam pada masa yang sama kita dapat mengawal. Sama juga dengan PDPR sekarang ni, saya terkejut bila student boleh tanya saya, student kena pandai berlakon. Betul Kak. Jadi pada waktu sekarang ni kita online, student boleh tanya saya, Miss Haslinda, why this week you're so happy? Why this week you're so happy, not so emotional like before? Not emotional like before, maknanya kalau tidak saya marah aja dekat dalam tu. Tapi pada hakikatnya kita, bila kita dah dapat menjaga pemakanan kita paling utama saya rasa, okey, dan juga membuat diet yang betul, bukan diet sembrono. Okay, kita dapat mengawal emosi kita dan tidur yang lebih berkualiti. Tidur yang lebih berkualiti ni maksudnya tak ada gangguan. Kita bila saya tidur, saya rasa macam tidur saya tu cukup. Walhal. Okay, sebelum ni saya rasa macam tidur saya macam tak cukup. Alah, dah nak kena pergi sekolah. Alah macam tu. Jadi sekarang ni saya dapat rasakan yang the sleeping quality yang kita ada tu alhamdulillah. Okay, dan saya lebih lincah dan aktif. Bye-bye double chin dan perut boncet. Paling best sekali ialah badan sihat. Bila badan kita sihat, okay, badan kita dah sihat, dalaman dia automatically bonus dia ialah kita dapat turun berat badan. Itu sebenarnya, kita dapat turun berat badan dan kulit kita pun akan bertambah cantik. If you don't trust me, you try. Gitu. Okay. Alright, so selain daripada saya, ini kawan saya Cikgu Farah. Cikgu juga yang sebelah kiri lah, yang baju biru dan juga baju merah. Dia pada 2019 berat dia ialah 108 kg dan pada tahun 2020 tahun lepas 93 dan terkini nanti kita tanya dia.
Okey, dan yang belah kanan testimoni pada 9 hari dia dapat turun 7.35 kg akak ni. Tengok kan saya kata paling utama ialah kita punya perut. Perut kita memang akan turun dulu. Okey. Alright, seterusnya pinggang lah kita punya waist tu. Okey. Ustaz Dan kita, okay, Ustaz Dan kita alhamdulillah sejak saya amalkan makanan sunnah kesihatan bertambah baik dan gout pun semakin sembuh bermula dengan set Clean 9. Syukur. Alhamdulillah Ustaz Dan dari 109.9 kg 98.2 kg. Ini gambar bila ni? 2 tahun lepas. Sekarang ni mesti lagi slim Ustaz Dan kita. Betul tak? Okey, seterusnya Kak Linda pada tahun 2018 145.5 kg. Lepas tu 2 tahun lepas tu dia turun sebanyak dalam 18 bulan dia turun sebanyak 52 kg. Okey, banyak kan? Memang wow sangat. Sebab tu saya kata benda ni it is a continuous learning. Kita punya progress dan proses tu ialah secara berterusan. Kita tak boleh habis 9 hari kita stop dekat situ. Kenapa kita stop? Bila kita stop, kita akan kata tak apalah, stop je lah. Because you rasa yang badan you dah okay. But actually no. Kalau you nak rasa badan you okay, badan you mantap ke tidak, you go for blood test. Itu yang paling mantap. Okay? Sebab darah kita takkan menipu sakit-sakit dalam badan kita. Okay? Fizikal mungkin boleh menipu tapi dalaman tak boleh. Okay? Alright, seterusnya. Okay, saya nak jemput Cikgu Farah, kawan saya untuk live testimoni. Kalau dia boleh bagi live testimoni. Farah ada tak Farah? Sekejap saya cek. Farah Khalid. Farah Khalid boleh unmute tak? Saya. Okey. Farah ceritakan sikit Clean 9 bersama dengan saya. Farah? Okey, ada. Sekejap Okey, hai semua. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, sebenarnya saya nervous sikit ni sebab tadi baru Kak Linda cakap dengan saya nak bagi testimoni sikit. Okey, untuk saya bagi testimoni untuk yang Clean 9 lah Okey, saya join Clean 9 ni sebab macam biasalah Kak Linda yang ajak saya lah sebab memang daripada start HD dulu pun dia yang ajak saya dan Clean 9 pun dia yang ajak saya juga. Okey. Sekejap dengar tak suara saya? Kenapa saya punya ni macam ni? Sekejap Oh, dengar. Okey. 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 So saya bermula dengan HD, kemudian untuk maintain tu macam yang semua boleh nampak sekarang. Okey, saya ada buat Clean 9. Okey, mula-mula saya macam ragu-ragu juga nak buat Clean 9 ni, macam nak habiskan satu botol AVG tu dalam masa satu hari kan, macam boleh ke? Tapi saya cuba juga. Okey, yang saya perasan untuk hari yang pertama dah boleh nampak lah sebenarnya kesan dia sikit lah. Saya tak tahu dengan semua orang sama ke tak. Tapi kalau untuk saya hari pertama tu yang saya perasan saya rasa macam perut saya kosong. Bukan kosong lapar tapi macam rasa perut tu ringan. Untuk hari yang pertama. Okay. Lepas beberapa hari buat Clean 9, saya rasa ke dalam hari keempat ke hari kelima macam tu. Tapi yang saya perasan najis tak berbau lah, tak berbau busuk. Of course najis busuk lah kan. Tapi kalau start Clean 9 ni najis yang saya perasan lah, najis tu tak berbau busuk. Okay, lagi satu saya perasan juga sebab saya pengidap darah tinggi dan juga pre-diabetic. Okay, so memang saya hari-hari pun masih monitor lagi sampai sekarang. Okay, saya perasan masa Clean 9 ni darah saya masih, blood pressure saya stable and then blood sugar saya pun stable. Okay, tapi nak buat Clean 9 ni
bukannya kita tak boleh macam bergantung pada satu botol AVG je. Okey, dalam masa 9 hari tu pun kita mesti jaga pemakanan juga. Okey, jadi so saya rasa itu membantu jugalah untuk buat clean 9 ni. Okey, hari yang ke-9 yang terakhir tu saya perasan perut saya ada kempis sikit. Sebab sampai hari ni saya masih obes lagi. Okey, saya masih dalam perjalanan saya untuk dapat berat yang ideal. Tapi masa saya buat clean 9 ni lah saya perasan perut saya ada kempis sikit. Macam tu. Okey, dan badan saya pun tak letih sangat sebab saya pun macam Kak Linda juga daripada pagi sampai ke malam memang jadual memang sangat padat. Kelas daripada pagi sampai pukul 2. Lepas tu sambung pula dengan kerja-kerja dan biasanya memang akan tidur lambat semula. Okey. Tapi masa buat clean 9 ni saya perasan saya tak letih. Selalunya kalau bangun pagi tu letih lah. Macam sebab kita dah tidur lambat kan. Kadang-kadang tak boleh nak elak juga nak tidur lambat tu. So bila saya tidur lambat, walaupun saya tidur lambat pagi tu saya bangun, saya masih okey dan saya boleh jalani kehidupan seperti biasa, tak ada rasa letih sangat ke apa, tak ada. Okey, kalau dulu macam petang tu nak tidur, petang mesti nak tidur. Tapi bila buat clean 9 ni, petang tu saya tak rasa pun saya nak tidur, macam paksa juga macam nak tidur, tak boleh juga tidur. So tak ada rasa tu lagi. Badan memang rasa macam cergas sikit lah masa buat clean 9 ni. Itulah. Itulah saya nak share. Kak Linda ada apa-apa lagi ke? Okay, thank you Farah. Okay. Okay, alright. Ini Farah ni sebenarnya dia sama-sama dengan saya mengajar di satu sekolah yang sama. Jadi pada waktu tu dia ada menggunakan satu produk XYZ lah. Jadi bila dia start guna produk XYZ tu, saya cakap dengan dia, Farah, why not you try this? Saya cakap dengan dia. Sebab yang pertama dia nampak perubahan tu pada saya. Jadi dan dia kata, okeylah Kak, why not saya try. Okay, so bila sekarang ni dia try dan dia masih lagi mengamalkan. Jadi saya pendek kata, dia ni sebenarnya ialah rakan ubat darah tinggi saya. Kami berdua ni dekat sekolah saling memerlukan sebab duduk depan-depan macam tu tahun lepas. Jadi kalau kat staff room, dia akan tanya, Kak, ada ubat darah tinggi lebih? Saya lupa bawa. Okey, saya akan bagi kat dia. Jadi pada waktu ni kita dah lah kongsi ubat darah tinggi yang sama. Okey, dan kita kongsi sakit yang sama. Jadi saya kata, okey, why not saya start. Saya kata dengan Farah, jom. Why not you try? You try and then kalau if you are happy, you go on. Kalau you tak happy, tak apa. We go back to our darah tinggi lifestyle lah. Saya kata dengan dia. So dia kata, okeylah Kak. I'll give a try. So saya pun mengajak Farah lah. Farah dan kemudian saya mengajak ibu saya lah. Dan saya sebolehnya kalau boleh nak mengajak lebih ramai orang buat. Jadi kita akan dapat yang best sekali ialah kita dapat kesihatan yang baik. Bonus dia ialah kita turun berat badan. Okay? Okay, seterusnya. Alright, selepas 9 hari. Okay, selepas 9 hari, apa perlu saya buat? Jangan ingat satu set dah sihat, penyembuhan mengambil masa. Umpama saya cakap tadi, doktor bagi ubat bekalan sebulan. Baru makan 1 hari, dah sihat ke? Kan? Sama juga macam tadi. Kita potong-potong lemon, kita letak dalam air, kita bekukan, letak chia seed, minum seminggu, dah sihat ke tu? Belum kan? Okay, so seterusnya, okay, selepas saya habis dengan clean 9, saya bermula dengan Fit 15. Fit 15 ni saya akan jalankan, Fit 15 kenapa dia panggil Fit 15? Sebab 15 hari. Okay? Untuk program 15 hari ni kita akan menggunakan 8 botol aloe vera, satu Forever Light, satu fiber, satu ATC, satu bipolen dan tambahan iaitu satu absorbency. Okey, kenapa saya buat dekat sini darab 2? Darab 2 maknanya saya akan buat 2 kali. So bila saya buat 2 kali, okey saya akan explain selepas ni, okey? Alright. Okey, saya explain sedikit tentang absorbency. Absorbency ni kalau dalam kata lain orang kata vitamin C. Okey, vitamin C ni dia ada brand oat yang membantu penyerapan vitamin C dan menyokong tahap kolesterol yang sihat. Okey, antioksidan yang kuat mempertahankan terhadap radikal
bebas. Okey. Tiada gula, bahan pengawet atau warna tiruan. Okay, dia meningkatkan sistem imun dan kita makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Jadi 1 biji tu dia 1 biji absorbensi 60 gram bersamaan dengan makan 3 ke 4 biji lemon. Jadi saya sebenarnya ada je beberapa kawan saya yang dia anti suplemen. Tapi bila dia kata kenapa nak kena ambil vitamin C daripada produk ABC, daripada produk MNO ni semua. So saya kalau saya boleh bersuara, saya bersuara, tapi saya ni jenis yang tak nak bersuara. Tak apalah, mungkin nanti dia akan tahulah dengan cara dia sendiri kan. Okay, saya share je, tak apa, saya share je. Okay. Jadi umpama kalau melainkan kalau kita nak makan 3 biji lemon, kalau you all boleh makan 3 hingga ke 4 biji lemon, then it's okay, go on. So you tengok 3 ke 4 biji lemon. Sekarang ni 1 biji lemon pun 99 sen. 99 sen, kemarin lagi. Lebih kurang RM1 lah 1 lemon. So dah katalah kita makan 3 ke 4 biji lemon. Makan lemon begitu saja, bukan makan lemon potong-potong letak dekat makanan, makan sekali, no. Makan lemon saja, so 4 biji dah RM4. Sedangkan absorbensi kita sebiji 60 sen. So dekat sini you fikirlah you nak kunyah ke, you nak makan lemon yang macam tu. Kalau saya lagi sanggup makan absorbensi. Okay, jadi sebiji, nak makan sebiji absorbensi atau 4 biji lemon. Okay, itu terserah pada anda. Okay, orang kata tepuk dada tanya selera. Okay, so next. Okay, kenapa kita perlu sambung program F15 iaitu Fit15? Saya buat darab 2. Sebab dalam total 39 hari, maksudnya 15 hari dan 30 hari, dan selepas tu 9 hari, so total dia 39 hari. So dalam masa 39 hari, badan kita menerima makanan berkhasiat untuk sel-sel dalam badan kita. Dulu kita makan cacah marba, badan kita sebenarnya mula untuk restart ke arah yang lebih baik. Ditambah dengan makanan tambahan iaitu suplemen, badan kita akan menjadi lebih mantap. Okey, jadi jangan cakap kita tak ambil makanan tambahan, maknanya taklah kita tak ambil pun suplemen. Saya kadang-kadang ada je kawan-kawan saya dia kata, I tak ambil suplemen. Oh, dia tak ambil suplemen, tapi tu redoxon tu suplemen juga. Vitamin C tu apa brand, sorry saya tersebut brand pula. Brand yang untuk bagi cantik muka tu pun suplemen juga. Mana-mana dia boleh kata dia tak ambil suplemen. Sebab diorang punya mindset ialah bila sesuatu produk tu dia produk macam tu, diorang categorizekan sebagai tu suplemen. Dia nak jual suplemen dia je lah tu. No. Tapi pada hakikatnya kalau bersama dengan Clean9 Forever, kita tak jual hanya suplemen, you ambil ni, you go and do. No. Okay, kalau dengan saya, we do it together. Okay, kita buat sama-sama. Sama-sama kita buat, sama-sama kita dapat, sama-sama kita gembira. Macam tu. Okay. Alright, seterusnya. Okay, so last kali saya nak cakap lah. Okay, mula bertindak dengan program Clean9 Forever. Akhir sekali love daripada saya. Jangan lupa follow saya punya YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, search je Coach Haslinda, akan jumpa. Follow lah, saya akan share lebih banyak lagi tentang Clean9. Okay, so sampai di sini sahaja sharing saya untuk hari ini. Dan saya harap anda semua belum tidur lagi. Kalau belum tidur, type bagi saya nombor 9 dekat chat box. Alhamdulillah. Okay, alright. So saya stop sampai di sini saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wow, okay. Terima kasih kepada kami punya Coach Haslinda. Terima kasih sangat-sangat bagi love satu. So rakan-rakan sekalian, macam mana hari ni you rasa presentation yang Coach Haslinda ni menarik ke tak? Okey ke tak? Kalau okey tu sila tekanlah 9333 dalam kita punya chat box untuk terima kasih kami punya Coach Haslinda sebab sharing yang tidak kedekut ilmu, and then memang kita rasa bermanfaat sangat-sangat. Dan thank you Kak Linda, comel hari ni. At last nampak dah muka Kak Linda.
Finally. Okay. So rakan-rakan sekalian, anda ada sesiapa yang orang baru kat sini ke, yang belum join member lagi ke? Kami ada very good news to share. Oh sorry. Jadi kelas English pula. Kami ada berita yang sangat-sangat baik kepada anda semua, iaitu anda yang nak join Clean9 ni, okay, sila carilah you punya sparkling partner, 2 orang, satu team, okay? Sebab apabila anda join dan dapat cut down, dapat kurus, slim down semua tu, berat badan tu 1 kilo tu, dapat RM50 extra for your bonus. Okay, dan satu lagi, kita kata kita nak satu batu kena banyak burungan. Okay, next burung next burung, selain daripada kita dapat kesihatan, and then kita boleh maintain kita punya 5cc. Okay, sebab satu set Clean9 tu pun kalau ambil 2 set Clean9 sudah memang almost 2cc dah. Okay, so share with your partner, jangan takut, just go ahead and try sebab Michelle sendiri pun tengah ambil Clean9 dengan I punya sparkling partner. Memang thank you so much, I punya partner hari ni ada join, senyap-senyap duduk sana dengar. Okay, dan ketiganya, the great news is bulan 9 ni kita masih ada SYJ pack, start your journey pack. Okay, untuk dapatkan VIP, jadikan VIP tu kita cuma perlu bayar 1316.7. Dan sebelum ni kita kena bayar berapa? RM1,820, potong diskaun 5%, 1,729. So sekarang promo, you boleh jimat 400 lebih. Okay, dapatkan VIP dan dapatkan 30% off lifetime, seumur hidup. Okay, boleh? Clear? Loud and clear. Alright, so memang hari ini terima kasih kepada anda semua sebab sudi meluangkan masa dengan kami. Okay, Michelle harap antara semua kita ni boleh dapat kesihatan, boleh dapat kami punya income. Okay, dan everyone wish come true. Okay, thank you semua. Selamat malam. Dan sebelum ni ya, sila ambil produk, ambil gambar, sesi foto session. Siapa boleh tolong ambil gambar sikit? Ada tak? Sifu ada apa-apa nak share dengan kita tak, Sifu? Okay, thank you kepada kita punya speaker Linda hari ni, sharing dia memang menakjubkan. Kenapa? Itulah cara dia diet begitu bagus. I nampak dia, muka dia sedap berseri. Okay, so buka gambar. Kenapa? Sebab minggu depan Linda akan share lagi lebih tau. So jangan bawa jangan datang seorang. Sebab apa? Sebab hari ni baru you dapat makanan ringan saja. Yang minggu depan adalah menu utama. Okay, so minggu depan kita ada lagi satu kali untuk Clean9 special promotion yang khas dibawa daripada kita punya group kepada anda semua. Kalau you orang nak tahu, tanya kepada you upline masing-masing untuk promotion ini. Okay, so kita ambil gambar satu. Please open your video. Kita ambil gambar satu. Okay, yes, buka. Yeah. Okay. Okay, lagi. Kita sini ada 100 lebih, takkan sini satu saja. Yes, buka. Kenapa? Jangan ketukut sebab apa? Linda sudah ada share banyak information dengan anda. Okay, 1, 2, 3. Lagi. Ya, lagi. Yes. Buka. Ya. Yes. Lagi. Thank you. Okay, nak tahu tentang untuk promotion ni, tanya kepada upline yang bawa anda semua masuk. Okay, terima kasih. Thank you all. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Thank you Sifu. Thank you Simu semua.